Baik, para penonton yang kami hormati sekalian, selamat kembali bersama di Rampai Pagi dan sekarang tibalah masa yang kita nantikan segmen Sihat Minda. Untuk hari ini tajuk yang kita ketengahkan adalah mengenai dengan pengurusan emosi bagi kanak-kanak dan alhamdulillah untuk memperkatakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita ini, narasumber kita yang mulia Puan Syazwina ya, binti Suni, pegawai kesihatan bersekutu, itu bidang psikologi, perkhidmatan psikologi klinikal dan masyarakat Kementerian Kesihatan bersama kita pada pagi ini. Jadi terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Puan Syazwina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi ini kali pertama bersama. Kali kedua. Kali kedua. Ini kali pertama saya bersama dengan Puan Syazwina ya. Jadi Puan Syazwina sihat pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Puan Syazwina boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ni. Apa tugas, tanggungjawab dan juga peranan Puan Syazwina sendiri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rancangan Rampai Pagi kerana menjemput saya dari pihak psikologi. Saya seorang pegawai kesihatan bersekutu dari Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat. Nama saya Syazwina Suni. Dan saya juga bertugas dalam pasukan psikologi kanak-kanak dan remaja. So maksudnya saya bekerja terutamanya dengan mereka yang di bawah umur 18 tahun. Dan bagi mereka yang mungkin familiar dengannya, perkhidmatan psikologi klinikal dan masyarakat ini adalah satu perkhidmatan kesihatan yang berfokuskan kepada kesihatan dan kesejahteraan mental. So melihat kepada beberapa aspek kesihatan mental termasuk juga pengurusan tingkah laku, gaya-gaya pemikiran, penanganan emosi dan juga perkembangan mental dan emosional juga. So dari pasukan psikologi kanak-kanak dan remaja pula, antara perkhidmatan yang kami adakan termasuk juga membuat intervensi kesihatan mental dan rawatan terapeutik bagi kanak-kanak dan remaja, dan juga kami ada terlibat dalam kes perlindungan kanak-kanak. Kami ada juga membuat penilaian bagi kanak-kanak yang mungkin ada masalah pembelajaran di sekolah ataupun kalau sekiranya ada isu-isu dorang yang menyertai dalam sekolah juga ada. So kami akan membuat penilaian dan sama juga intervensi psikologi ya. Selebihnya kami juga ada mengadakan taklimat dan workshop kesihatan mental juga di dalam komuniti seperti di sekolah-sekolah dan acara-acara awam juga. Wah, sungguh luasnya bidang Puan Syazwina ini, tetapi lebih kepada penjagaan kesihatan kanak-kanak ini tadi ya. Sudah lama di dalam bidang ini Puan? Bolehlah cukup lama. Cukup lama juga ya. Beberapa tahun lah sudah. Okey. Pastinya ya mempunyai pengalaman yang sangat luas lah. Jadi kita ingin juga bertanyakan mengenai tajuk yang tadi bincangkan pada hari ini, pengurusan emosi bagi kanak-kanak. Memang kita ni tahu untuk mengurus kanak-kanak ini bukan senang seperti yang kita katakan. Apatah lagi melibatkan emosi kanak-kanak. Jadi apa sebenarnya yang boleh Puan kongsikan sedikit yang dimaksudkan dengan pengurusan emosi itu? Memang kanak-kanak memang satu tajuk yang adalah topik yang ada cabarannya juga, apatah lagi dari segi emosi. So apabila tadi bercakap pasal emosi ataupun perasaan, tadi mungkin masing-masing akan ada idea mengenainya. So contohnya kalau saya bertanyakan kepada juru wawancara apa perasaan yang dirasakan hari ini, mungkin ada jawapan sendiri juga. Ada jawapan sendiri. Ya, so ada pelbagai jenis itulah juga perasaan yang tadi akan ada. So contohnya tadi mungkin ada rasa gembira, mungkin ada rasa gemetar. Saya sendiri rasa gemetar sedikit, ataupun rasa tenang atau biasa-biasa saja pun ada macam-macam itulah emosi yang mungkin tadi dapat ada gambarannya, ada ideanya. So proses yang berlaku di mana tani boleh mengenal emosi tani ini dan menamakan atau memberikan nama kepada emosi tani ini adalah permulaan proses yang dikenali sebagai emotion regulation ataupun pengurusan emosi. Suatu permulaannya sahaja yang tani memberikan nama kepada emosi, tapi secara menyeluruh pengurusan emosi ini adalah satu proses di mana tani dapat mengenal pasti perasaan kita ni dan tani
dapat memahami perasaan itu dan seterusnya dapat meluahkannya dengan cara yang sihat dan memadai dengan situasi yang Tani hadapi dari sehari ke sehari. So sebagai contoh, kalau Tani fikirkan kali terakhir Tani ada mungkin merasa perasaan yang intens, contohnya dalam setting profesional mungkin memberi pembentangan di hadapan ketua atau something yang boleh membuatkan Tani rasa mungkin gemetar ataupun rasa cemas. Ataupun dalam setting lain lagi, contohnya setting sosial di mana Tani mungkin ada pernah merasa marah lepas mendengar komen dari orang lain. So contohnya itulah ada dua setting yang berbeza tu, Tani kan tahu walaupun ada perasaan cemas ataupun perasaan marah tu timbul, Tani perlu juga menjaga diri dan perlu menampilkan diri dengan tenang, sama ada untuk memaintain sifat profesional di hadapan ketua ataupun untuk menjaga hubungan Tani dengan orang yang membuat Tani marah. So apa saja sebabnya pun, kira sebabnya Tani tahu yang Tani perlu mengurus emosi kita ni tu supaya dapat menjaga hubungan ataupun itulah meneruskan menghadapi situasi yang Tani ada hadapi sehari ke sehari. Tapi itu memang Tani ada setiap seorang Tani memang ada kemahiran pengurusan emosi ni lah. Hanya hari ini Tani punya topik ni untuk pengurusan emosi kanak-kanak. So mungkin contoh yang tadi tu relevan buat Tani, tapi kalau buat kanak-kanak, Tani boleh bayangkan mungkin diorang indah pelang kisah akan nampak profesional depan guru, indah pelang diorang kisah. Tapi mungkin bagi diorang, bagi kanak-kanak, situasi di mana diorang mau mengontrol emosi diorang, maybe diorang mau nampak macam cool ke hadapan kawan-kawan diorang ataupun nampak macam friendly kalau berjumpa dengan orang baru. Satu contohnya, contoh situasi di mana kanak-kanak pun ada juga keperluan untuk mengontrol emosi diorang juga. Baik ya. Jadi itulah ada perbezaan sebenarnya daripada pengurusan emosi di antara dewasa dan juga kanak-kanak ini tadi ya. Yang ingin kita ni tanyakan, adakah perbezaan ini, maksud saya apa dia perbezaan antara pengurusan emosi antara dewasa dan juga kanak-kanak? Dan saya tertarik tadi ya dengan pengurusan emosi kanak-kanak ini. Apabila mereka menguruskan emosi mereka ini, adakah mereka sedar mereka menguruskan emosi mereka? Satu soalan yang baguslah. So memang Tani apabila Tani membesar itu mungkin masa waktu kecil kanak-kanak indah akan sedarlah, sedar emosi sendiri pun masih lagi berkembang lah. Itu sesuatu yang masih lagi diorang mempelajarinya. So sudahnya diorang besar, sudahnya diorang faham yang orang lain pun ada perasaan sendiri. Dari sana diorang pun akan start mau mengontrol juga sedikit emosi diorang, mau juga mengontrol cara penampilan diorang pun ada dari sana juga. Berbeza dengan kita ni kan, dewasa apabila kita ni marah, kita ni sedar kita ni marah, tapi kita ni mengurus emosi kita ni agar tampak tidak marah. Berbeza dengan kanak-kanak, apabila ia ingin menarik ramai kawan, ingin kawan sukakan mereka, mereka mungkin secara tidak sedar ya mengekspresikan emosi mereka ini tadi. Jadi apa perbezaan dewasa dan juga kanak-kanak dalam pengurusan emosi ini menurut Puan sendiri? So ada banyaklah perbezaannya antara orang dewasa dibandingkan dengan kanak-kanak ini. Sebenarnya peringkat umur kanak-kanak hingga remaja ini terpulang yang itulah peringkat umur di mana emosi ini semakin berkembang dan semakin pantaslah ya perkembangannya juga. So contohnya kalau Tani memikirkan anak yang baru lahir, satu perkara yang Tani memang akan cari ialah tangisan diorang. So dari sana sudah awal sudah bermula ada perasaan sedih itu dan perasaan yang ingin mendapatkan perhatian daripada penjaga. Dari sana sudah ada. Lepas itu juga Tani kan mencari senyuman diorang untuk tahu sama ada diorang ni relax kah atau sama ada diorang kanyang, ataupun Tani mencari tangisan diorang lagi untuk tahu sama ada diorang perlukan perhatian lagi ataupun perhatian ataupun lapar lah. Dan lepas itu Tani kan melihat diorang mula pandai memilih orang juga. So ada nampak ceria kalau dengan orang yang diorang suka dan nampak indah berapa mau dengan orang yang diorang indah sukakan. Lepas itu Tani melihat diorang pandai keduduk dahi juga, macam pandai mula menghantak kaki pun ada juga apabila diorang dah dapat apa yang diorang mahu.
So dari sana Tani nampak ada perkembangannya dari perasaan sedih, gembira dan marah itu menjadi lebih kompleks lagi. Sebab semakin diorang berkembang, makin Tani akan nampak diorang ada rasa malu juga. So rasa malu apabila Tani menyaya diorang, nampak malu, nampak macam itulah sipi-sipi macam itulah. Ataupun nampak diorang merasa bangga pun ada juga kalau diorang ada menunjukkan hasil kerja diorang, menunjukkan mainan baru diorang. So Tani nampak diorang punya emosi itu bertambah kompleks dan bertambah makin lagi lah berkembang lagi. So Tani mula dari sana juga seperti yang saya katakan tadi, diorang mula faham yang orang lain pun ada perasaan juga. So mungkin diorang pun ada reaksi terhadap orang lain punya perasaan. So kalau melihat orang menangis, mungkin diorang pun ada ikut merasa kan menangis juga. So dari sini Tani melihat banyak emosi yang baru timbul lah waktu peringkat umur kanak-kanak ini. Dan emosi-emosi ini lebih familiar bagi kita ni sebagai orang dewasa yang Tani memang kan laluinya setiap hari, dan Tani merasakan these different emotions ni pada different intensities juga. So tapi perbezaannya ialah bagi kanak-kanak ni diorang melalui emosi ni pada kali yang pertama. So ni for the first time diorang merasa these different emotions, and then for the first time diorang juga merasa emosi ni pada intensity yang lain juga. So bukan saja diorang merasa emosi ni pada kali pertama, diorang juga melalui macam-macam perkembangan lain lagi. So kalau Tani bercakap pasal emosi, Tani boleh bercerita lagi pasal emosi. Tani boleh ada perkataan yang Tani gunakan untuk menamakan emosi Tani. Tapi bagi kanak-kanak, emosi ni banyak emosi baru, banyak emosi yang alien bagi diorang. Tapi pada masa yang sama, diorang ada di peringkat umur di mana diorang mungkin indahkan tahu macam mana untuk meluahkan perasaan diorang, macam mana vocabulary-nya untuk express apa yang diorang rasakan. So subjek pengurusan emosi itu menjadi satu sahaja daripada pelbagai subjek yang kanak-kanak masih lagi mempelajari pada peringkat umur diorang yang muda ni ya. So macam kalau Tani bayangkan macam diorang ni duduki O-level lah, subjek pengurusan emosi ni satu saja. Tapi sebenarnya banyak lagi subjek lain yang diorang masih belajar juga pada masa yang sama. So Tani boleh bayangkan ini sesuatu yang mencabar lah bagi kanak-kanak pengurusan emosi itu. Okey, faham. Jadi emosi ini adalah satu pengalaman baru untuk anak-anak kita ni, dan pastinya mereka pun belum mengetahui apa emosi yang mereka alami pada ketika ini. Jadi tinggal peranan dan juga tanggungjawab dewasa lah ya, untuk menerangkan kepada mereka, oh sekarang rupanya adik sedang marah, sekarang adik sedang sedih. Jadi dengan cara yang demikian, mereka faham rupanya emosi ini adalah emosi marah, emosi sedih. Ke depan harinya nanti, mereka akan dapat mengekspresikan perasaan mereka kepada kita ni ya. Jadi itu sebenarnya perbezaan antara emosi kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan bagaimana dengan perkembangan emosi itu bermula daripada awal lagi dari kanak-kanak yang orang kanak-kanak masih melalui perkembangan mereka lah, baik daripada segi emosi mereka maupun dari segi komunikasi. Jadi emosi ni lain, komunikasi lain. Jadi bagaimana ni perkembangannya, dan kita boleh mengetahui bahawa pengurusan emosi kanak-kanak kita ini berkembang dengan baik. Macam mana ianya berkembang dengan baik? So, jadi perkembangan pengurusan emosi yang baik, Tani akan nampak dari 3 perkara lah. Bagi Tani melihat mungkin 3 perkara ni dari kanak-kanak. So, perkara yang pertama ialah dari segi percakapan diorang. So, kalau sekiranya diorang ada mula dapat meluahkan perasaan diorang, boleh menggunakan perkataan macam tadilah, macam gembira, sedih, aku marah ni masa ni, macam itu nampaklah Tani yang dari segi percakapan diorang ada sudah mula diorang berkembanglah pengurusan emosi itu. Dan juga kalau sekiranya diorang boleh bercakap dengan tenang walaupun dalam situasi yang mencabar. So dari sana Tani akan tahu yang diorang ada kemahiran pengurusan emosi itu berkembang dengan baik. So itu dari segi percakapan. Yang kedua, Tani boleh lihat juga kepada kedaya tahanan diorang. So contohnya kalau kiranya Tani membuat aktiviti yang mungkin sedikit mencabar dengan diorang. So membuat puzzle aktiviti lah. Adakah diorang
akan putus asa kalau Indah dapat menemukan puzzle, ataupun adakah diorang akan merajuk kalau Indah lurus. Kalau kiranya diorang mudah merajuk, dapatkah diorang dipujuk lagi semula untuk teruskan. So Tani lihat dari sana sama ada diorang, adakah Indah ke daya tahanan itu untuk meneruskan aktiviti-aktiviti yang mungkin mencabar sedikit bagi diorang. Kalau sekiranya berterusan, diorang punya merajuk berterusan, Indah mau membuat sesuatu yang sedikit mencabar, dan mungkin Tani itu boleh mengisyaratkan kepada Tani mungkin perkembangan pengurusan emosi itu belum lagi pada tahap yang okey lah. Selain daripada itu, yang perkara yang ketiga dan terakhir ialah apabila Tani melihat sama ada diorang dapat atau Indah control impulse diorang. So impulse ni, apa yang dimasukkan sini ialah contohnya kalau kiranya Tani dalam kereta, adakah diorang dapat duduk diam, Indah akan buka pintu masa berjalan, sama ada kalau kiranya Tani nampak diorang ada barang panas, dapatkah Indah memegang barang yang panas, Indah membuat apa-apa yang bahaya tu macam itulah, kira dapatkah Indah diorang control impulse diorang. Kalau diorang dapat control impulse diorang selepas Tani punya larangan dan selepas Tani punya reminder, then that is a good sign yang diorang berkembang dengan baik. So Tani boleh melihat daripada 3 segi ni lah tadi, percakapan, kedaya tahanan dan control impulse. Tapi pada masa yang sama juga penting untuk Tani ada bagi perhatian, mungkin ada faktor lain juga yang boleh mempengaruhi cara pengurusan emosi kanak-kanak. Contohnya kalau sekiranya diorang rasa ngalih ataupun diorang demam, atau kalau ada apa-apa yang perbezaan rutin diorang yang mendadak, itu mungkin boleh mempengaruhi pengurusan emosi diorang dan boleh mungkin diorang bereaksi lain sedikit daripada kebiasaan diorang. Setting pun juga satu faktor yang penting. So setting maksudnya kalau di sekolah, sekolah ni satu fasiliti yang banyak strukturnya dan memang ada ketetapan rutin apa. So setengah kanak-kanak mungkin diorang boleh mengurus emosi diorang lebih baik lagi di sekolah compared to di rumah, ataupun sebaliknya, di rumah okey tapi di sekolah tidak okey. Sebab setting ini memang satu faktor yang itulah kuat pengaruhnya kepada diorang punya pengurusan emosi. Sama juga lah bagi Tani pun ada juga setting-settingnya di mana Tani rasa ni aku boleh control emotionku, tapi di sini anda tu aku dapat rasanya macam itu juga. So Tani perlu peka juga dengan impact of faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pengurusan emosi ini. So ya. Setting ni kira macam situasi lah Puan, di mana tempat kita ni berada tu. Bagi contoh di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah ia lebih disiplin, tapi kalau di rumah ia biasa manja dengan kedua orang tuanya, jadi lebih suka untuk mungkin tantrum, marah-marah, merajuk. Berbeza lagi situasinya apabila anak ini tadi berada di kedai mainan. Akan lebih menjadi-jadi lagi lah ya ulahnya ni, demi untuk mendapatkan apa yang dihajati. Tetapi inilah ya, kita dapati bahawa tantrum itu adalah salah satu ekspresi daripada kanak-kanak ini tadi ya. Berkenaan dengan tantrum ini, kalau kita ni apa tu, mengamuk mengamuklah kanak-kanak kita ni mengamuk. Mungkin adakah cara-cara lain lagi di mana kita ni tu boleh melihat sama ada kanak-kanak ni memerlukan sokongan dalam mengawal emosi mereka. Maksudnya mereka ini tantrum, mereka tidak fahamkah bagaimana perasaan mereka ataupun apa emosi yang mereka alami pada ketika itu menurut Puan Syazwani? So kalau dengan tantrum itu memang satu itulah something yang memang common dengan kanak-kanak. Memang bagi Tani, emosi Tani itu Tani sudah melalui banyak emosi dan banyak intensity of emosi pun banyak juga sudah Tani lalui. Tapi bagi kanak-kanak, diorang ini baru bagi diorang, dan itu kadang-kadang kalau overwhelming ataupun keterlaluan, diorang mungkin akan ada tantrum juga. So tantrum itu common juga lah, especially bagi kanak-kanak yang lebih damit. Tapi bagi soalan sama ada cara-cara lain lagi Tani boleh melihat sama ada kanak-kanak itu pengurusan perlu sokongan dalam pengurusan emosi diorang, memang ada. So ibu bapa dan keluarga biasanya adalah diorang yang lebih kenal dan lebih arif lah dengan diorang punya kerenah anak diorang sendiri. So kalau kiranya diorang nampak ada perubahan dari segi tingkah laku, memang parents akan lebih tahulah daripada orang lain. Tapi dari perspektif luar,
Tani mungkin akan dapat ambil tahu yang kanak-kanak memerlukan sokongan kalau sekiranya diorang Tani melihat kepada respons diorang kepada kita ni. So contohnya kalau nampak yang diorang kurang respon kepada kita ni ataupun yang dulunya diorang okey, ataupun kalau diorang banyak menyendiri atau nampak banyak bersedih, nampak diorang macam kurang motivasi kah ataupun menyendiri itulah. So itu contoh di mana kanak-kanak mungkin ada kurang respons pada kita ni dan mungkin memerlukan sokongan lebih lagi. Tani boleh lihat juga dari segi kesihatan fizikal diorang. So contohnya kalau diorang malar mengadu padih parut kah, sakit-sakit badan, dan kalau sekiranya ada apa-apa masalah kesihatan lain, dan atau mungkin boleh mengisyaratkan kepada kita ni yang mungkin diorang ada perlu sokongan lagi. So dari sana Tani boleh melihatlah kanak-kanak mungkin memerlukan sokongan pengurusan emosi itu dari kita ni. So intinya kita ni perlu perhatian lebih lagi lah ya kepada anak-anak kita ni. Kita ni sendiri nanti akan sedar ya sama ada mereka ini memerlukan sokongan lebih lagi dalam pengurusan juga pengawalan emosi mereka ini tu. Sebenarnya banyak yang ingin kita tanyakan tapi oleh kerana masa kita ni kurang mengizinkan di sini, mungkin untuk akhirnya kesimpulan tajuk yang tadi bincangkan pada hari ini Puan, itu mengenai pengurusan emosi kanak-kanak. Secara ringkas saja, kita ni punya kesimpulan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. So secara ringkasnya, kanak-kanak masih lagi berkembang bukan saja dari segi emosi tapi dari segi komunikasi juga. So jadi tanggungjawab kepada kita ni lah untuk mengajar diorang macam mana untuk mengurus emosi diorang. Baik. Sampai bila mereka ini berkembang ni Puan? Sampai remaja. Remaja pun masih juga perlukan sokongan itu juga. Sampai kan dewasa pun kadang-kadang memerlukan sokongan. Betul, ya? Tapi lain lagi sokongannya tu. Bukan saja kita ni fokus kepada kanak-kanak, tetapi dewasa pun juga kadang-kadang masih lagi belum dapat menguruskan emosi secara sempurna. Jadi berhati-hatilah ya. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Syazwina binti Suni, Pegawai Kesihatan Bersekutu Bidang Psikologi, Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat Kementerian Kesihatan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya di lain hari dengan perkongsian yang lain pula ni Puan ya. Sehingga waktu itu tiba, Puan jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.